Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam slot guru dan pendidikan, dan insya-Allah pada petang ini kita nak bercakap tentang persoalan adab dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Dan kalau kita melihat pendidikan itu daripada perspektif yang luas seperti yang selalu kita sebutkan, maka ini bukan sekadar berkait dengan budak-budak pergi sekolah sahaja ya. Semua kita sebenarnya terlibat kerana kita semua dalam proses menuntut ilmu. Kita diminta oleh agama kita supaya kita berterusan dalam usaha menuntut ilmu. Jadi ini untuk semua, bukan untuk pelajar yang darjah 1 sampai tingkatan 5 sahaja. Baik, dan bila kita bercakap tentang adab ini, Yati, kita bukan hanya bercakap tentang persoalan tingkah laku dalam erti katanya yang sempit. Kerana kalau biasanya kefahaman sekarang ini tentang adab ni, kita dah sempit maknanya. Kita hanya faham tentang jalan depan orang kena tunduk, cakap kena perlahan-perlahan, kadang orang tak dengar pun cakap kita kan. Konon nak beradab tapi sampai orang tak dengar, sebenarnya tu dah tak beradab, sebab bercakap tu untuk orang dengar kan. Tapi sebab nak terlalu beradab, terlalu perlahan bercakap sampai orang tak dengar. Jadi konsep adab tu kadang-kadang dah disalah fahami. Sedangkan adab ini dalam maknanya yang lebih mendalam, dia berkait dengan kedua-dua aspek, iaitu ilmu dan amal. Dia kena ada aspek kefahaman dan dia juga ada berkait dengan persoalan amalan. Oleh kerana itu, orang yang benar-benar beradab itu ialah orang yang punya ilmu yang mendalam dan orang yang menepati ilmunya itu dengan amalan yang betul. Itu yang kita masukkan dengan adab. Nah, sekarang ni kita nak bercakap tentang persoalan bagaimana adab kita untuk mendekati ilmu ataupun menuntut ilmu atau berhadapan dengan ilmu. Dan sudah pasti dalam konteks kita orang Islam, kalau kita bercakap tentang menuntut ilmu ini, kena adalah gurunya kan. Walaupun lengkap walaupun sekarang ni ramai orang belajar tak ada guru ni kan, komputer jadi guru dia, YouTube, Google, Wikipedia, itu semua guru-gurunya. Tetapi tidaklah kita nafikan sepenuhnya sumber-sumber sebegini, kerana walaupun dia tengok YouTube, ada orang yang bercakap dalam YouTube itu. Walaupun dia buka Wikipedia ataupun Google, ada guru-guru ataupun mereka-mereka yang berwibawa yang meletakkan maklumat-maklumat. Walaupun maklumat tu kadang-kadang terlalu rencam lah, ada yang betul, ada yang salah kan. Tapi kalau kita bercakap dalam konteks pendidikan yang berguru, yang dalam erti kata yang sebenar itu, gurunya itu dikenal pasti siapa. Dan kita juga boleh memastikan ilmu yang kita dapat itu ilmu yang elok, benar dan tepat dengan kita berinteraksi dan juga bertanya kepada guru tersebut. Jadi untuk bercakap tentang adab menuntut ilmu ini, saya merujuk kepada salah satu kitab penting dalam orang Islam, ialah kitab Ihya Ulumuddin tulisan Imam Al-Ghazali. Ini terlalu terkenal, tak perlu diperkenalkan lagi. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin tu ada satu kitab atau bab yang dipanggil Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu pengetahuan. Dan di situ disebut tentang persoalan adab dalam menuntut ilmu. Sudah pasti tidak dapat kita bercakap tentang semua adab-adab yang diperkatakan. Jadi saya ambil mana yang sempat je lah. Sebab kita punya program ni pun berterusan. Kalau tak habis hari ni, kita boleh sambung nanti di masa-masa yang akan datang, InsyaAllah. Dan mungkin saya mulakan dengan yang pertama lah. Pertama iaitu adab dalam menuntut ilmu ini. Yang pertama ialah, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, ialah mendahulukan pembersihan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak-akhlak yang buruk. Kenapa disebut ini penting dalam konteks kita menuntut ilmu ini? Kerana satunya, kerana hati ini dia merupakan tempat kepada ilmu. Dia merupakan mahal ataupun lokus kepada ilmu. Yang kita duk tuntut ilmu itu akhirnya ke mana dia pergi? Dalam hati. Mungkin ada yang bertanya, dulu pun dah ada soalan dalam minggu-minggu yang dahulu, ada yang tanya, bukankah akal, bukankah jiwa? Ini perkataan ni banyak, tetapi Imam Al-Ghazali sendiri menerangkan bahawa semua ni ada kaitan yang amat rapat. Kerana pada hakikatnya kesemua ini merujuk kepada dia panggil latifah ruhaniyah,
aspek yang halus dan rohaniah yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita panggil akal ke, kita panggil hati ke, qalb ke, nafs ke, semuanya itu merujuk kepada hakikat yang sama. Dan ilmu di situlah tempatnya. Jadi oleh kerana itu, di situ kalaulah ilmu itu tempatnya di hati, jadi hati itu haruslah disediakan dengan baik. Kerana di situlah tempatnya nanti untuk disimpan ilmu itu. Betul. Tapi kalaulah hati itu kotor atau penuh dengan perkara-perkara yang menjadi penghalang kepada ilmu itu masuk, maka sudah pasti nantinya ilmu itu tidak akan dapat menyerap masuk ke dalam hati itu dengan sempurna. Betul. Malah mungkin dalam keadaan tertentu tak masuk langsung. Kan, tak dapat masuk langsung. Ilmu yang dalam arti kata sebenar itu tidak dapat masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana ilmu ini juga dalam Islam, dia adalah cahaya yang menerangkan. Dia adalah cahaya yang menerangkan. Kalau orang yang berilmu itu sebenarnya orang yang bercahaya. Orang bercahaya ini dia akan terang. Dan bukan sekadar itu, dia juga menerangkan yang lain. Ya? Cahaya ini dia bukan sekadar dia terang, tetapi dia juga menerangkan yang lain. Maknanya begitu hebat sekali. Ilmu ini peranannya itu kerana ilmu itu dia menerangi. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i ketika mana dia bertanya kepada gurunya Waki' tentang masalah untuk dia nak mengingati sesuatu. Imam Syafi'i pergi macam mengadu kepada gurunya, dia susah nak mengingat. Maka kata gurunya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menasihatkan aku supaya meninggalkan maksiat. Fa'akhbarani bi anna ilma nurun. Dan guruku mengatakan kepadaku bahawasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk, tak akan diberikan kepada hati-hati yang penuh dengan maksiat. Ini dia cakap tentang akhlak yang buruk ni. Jadi bila kita kata bersih, hati itu kena bersih, bukan tak ada kanser, tak ada asap rokok yang banyak. Itu pun kena juga kan, kalau doktor dia marah tu. Betul. Kan kalau tak jaga hati yang fizikal itu pun penting. Betul. Kalau tidak macam mana amanah Allah bagi. Macam mana nak hidup kalau bernafas pun nampak sesak aja kan. Itu pun penting, tetapi yang ini lebih penting lagi. Kerana yang ini nantinya tempat kepada cahaya yang akan masuk, yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita, yang akan memandu kehidupan kita bukan sekadar di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Jadi sudah pasti ini lebih aula lagi, lebih penting lagi untuk kita jaga kebersihannya. Sebab itu persoalan pembersihan hati ini merupakan salah satu mauduk penting dalam perbahasan ulama-ulama tasawuf misalnya, dan ulama-ulama Islam secara umumnya. Semuanya mementingkan, memberatkan persoalan pembersihan jiwa, khususnya dalam konteks kita menuntut ilmu. Jadi sebab itulah itu menjadi syarat adab ataupun adab yang penting dalam konteks kita mendekati ilmu pengetahuan. Dan apakah dia benda-benda yang datang mengotorkan hati ni kan? Apa dia? Kalau hati yang jasmani itu kanser kan, ataupun asap rokok misalnya, ataupun makan benda-benda yang tak berapa sehat, jadi akhirnya mengotorkan hati atau merosakkan hati. Itu secara fizikal hati. Secara fizikal. Tapi yang hati yang nurani atau hati rohaniah ni, sifat-sifat yang buruk seperti sifat marah, mengikut hawa nafsu, sifat dengki, sifat busuk hati. Kan, busuk hati, nama pun busuk hati. Yes. Kalau hati yang fizikal tu busuk pun tak bagus. Betul. Tapi yang hati rohaniah itu pun kalau busuk pun tak bagus. Tapi busuk lah arti kata sentiasa saja su'uzan, masuk kelas. Ini tentang belajar lah ni. Kalau masuk kelasnya dah mula tengok cikgu ni aku rasa tak, boring betul lah. Tengok muka dia pun macam tak syok je kan. Kita dah mula meletakkan tanggapan yang buruk terhadap guru. Macam mana kita nak dapat berkat ilmu yang akan diberikan kepada kita? Macam mana nak cahaya itu dah boleh masuklah hati, sedangkan hati kita pun sudah begitu kotor. Hati kita dah macam tertutup dengan lapisan-lapisan membenteng. Jadi tak mungkin cahaya itu akan masuk dalam hati kita. Sifat-sifat seperti takabur, kita rasa kita masuk kelas pun kita dah rasa kita lebih pandai daripada guru. Macam mana nak dapat cahaya itu kalau kita sudah ada rasa tinggi diri? Sebab itu perlu ada tawaduk, perlu ada khudu', rasa rendah diri, rasa tunduk terhadap ilmu dan terhadap guru. Walaupun guru itu mungkin tak sehebat kita misalnya kan. Ada juga guru-guru dia mengajar kita mengaji misalnya. Kita dah ada PhD.
Dia nak kerja kita mengaji. Kita duk rasa kita lebih hebat daripada sebab kita ada PhD. Sedangkan dia guru kita. Kita akan bercakap tentang adab-adab yang lain tentang guru nanti. Dan kenapa penting untuk kita membersihkan jiwa dan hati kita ni daripada benda-benda yang kotor? Kerana sifat-sifat yang buruk ini dia sebenarnya racun kepada hati rohani tadi. Dia racun. Mungkin ada orang mengatakan bahawa saya tengok ada je orang yang pandai-pandai tapi perangai dia buruk. Kan? Tapi belajar tinggi kan. Jadi tak kepelik itu orang tu tinggi ilmunya tapi akhlaknya buruk. Sedangkan tadi kalau akhlaknya buruk itu dia menjadi penghalang kepada cahaya ilmu. Kata Al-Ghazali misalnya, dia kata perkara itu yang ada pada dirinya itu bukan ilmu yang sebenar. Dan dirinya itu juga bukan dipanggil sebagai orang yang alim, seorang yang benar-benar berilmu. Yang itu mungkin dia kata hiasan-hiasan luaran sahaja. Yang ada pada dirinya itu hanya hiasan luaran, tetapi dalamannya lain. Jadi maknanya dia tidak ada kesepakatan antara apa yang ada di luar, apa yang dia cakapkan. Walaupun cakapnya tu hebat, mungkin dia boleh petik sana petik sini ya. Boleh cakap daripada kitab ini daripada itu, tapi akhlaknya itu tidak menggambarkan apa yang dia katakan. Itu tidak asli itu. Itu tidak real kan. Itu palsu. Dia palsu di luar sahaja. Plastik semata-mata. Plastik semata-mata, tetapi dalamnya itu tidak betul. Sebab itu Ibn Mas'ud yang dipetik oleh Imam Ghazali mengatakan bahawa laisal ilm bi kathratir riwayah, innamal ilm nurun yaghlifu fil qalb. Bukanlah ilmu yang sebenar itu dengan banyaknya riwayat-riwayat, banyaknya cerita-cerita, banyaknya petikan-petikan. Ramai orang boleh buat macam tu dia. Pelakon-pelakon hebat, kalau kita tengok dalam filem-filem yang hebat-hebat tu, dia boleh hafal skrip itu kadang-kadang panjang. Satu episod tu kalau kita tengok kadang-kadang macam mana pelik kita rasa dia boleh hafal. Hebat-hebat belaka dia punya skrip itu. Ya. Tapi pelakon tu kadang-kadang kita baca dia punya cerita di belakang macam tu dan macam ni. Ini bukan semua lah, mungkin ada satu dua yang tak berapa. Kan? Ramai orang yang begitu, ada yang begitu. Jadi itu menunjukkan bahawa kadang-kadang luaran itu boleh menggambarkan ilmu, tetapi gambaran itu gambaran yang palsu. Kerana dalamnya itu kotor. Dan ini tidak yang sebenar yang disebut tadi, yang kita sebut sebagai ilmu yang sebenar. Cahaya yang masuk itu adalah cahaya yang sepatutnya membebaskan dan mencerahkan jiwa kita itu dari perkara yang buruk. Satu lagi, tak mungkin orang yang berilmu ni boleh berakhlak buruk. Orang yang berilmu yang sebenar. Kenapa itu ya? Kerana akhlak buruk itu saya sebut tadi adalah racun. Dan kalau orang yang berilmu, satu benda yang paling awal dia tahu ialah benda-benda yang akan merosakkan dirinya. Kalau tidak, dia tak panggil orang yang berilmu. Tetapi kalau orang yang berilmu membenarkan racun-racun masuk dalam makanan dia, masuk dalam diri dia, bolehkah kita panggil orang itu orang yang berilmu? Tak boleh lah kan. Maknanya mana mungkin orang yang mengetahui keburukan sesuatu membenarkan keburukan itu masuk dalam dirinya. Itu sebab benda itu tidak boleh kita panggilkan orang yang benar-benar berilmu, dan yang masuk itu pun kita tidak boleh panggil sebagai ilmu yang sebenar. Sebab itu dalam konteks orang Islam, termasuk di alam Melayu kita ni, kita faham benda tu, bukan kita tak faham. Sekarang saya tak pasti, mungkin dah mula kadang-kadang terhakis kefahaman sebegitu. Misalnya bila kita kata orang alim, alim betul dia, apa maksudnya? Dia ada dua dimensi tu. Ada satu dimensi ilmu, kefahaman yang dia ada, ilmu yang dia pelajari. Tetapi yang dimensi keduanya dimensi akhlak, dimensi amalan dia. Ilmu yang dia ada tu mesti nampak tercermin dan diterjemahkan dalam perlakuan. Yang itu baru kita panggil orang alim. Betul. Tapi kalau sekadar belajar tinggi, ada PhD apa semua, tapi perangainya buruk, kita pun nampak dia buat benda-benda yang tak baik, kita takkan panggil dia orang alim, ya? Kita panggil apa saya pun tak tahulah. Apa istilah yang kita boleh panggil dia? Berpelajaran tinggi. Tapi quote unquote lah, berpelajaran tinggi, tapi ada dia punya persoalan besar di belakangnya itu. Tapi pastinya bukan orang alim. Jadi alim ini dia ada implikasi akhlak, dia ada juga implikasi agama. Maknanya kita kata orang alim itu dia mesti ada gambaran akhlakiah dan gambaran diniah keagamaan itu. Ini satu, berapa kita sempat tak tahulah ni. Itu yang pertama yang boleh kita sentuh, iaitu adab yang pertama. Bila kita bercakap tentang menuntut ilmu ini, kita harus bermula dengan membersihkan jiwa kita.
Bagaimana cara tu? Itu kena belajar lah. Kena belajar ilmu tasawuf, kita belajar ilmu-ilmu membersih jiwa supaya akhlak dan diri kita ini cantik dan jiwa kita ni jauh daripada sifat-sifat mazmumah, sifat buruk sangka, sifat hasad dengki, sifat yang banyaklah. Kalau kita nak senaraikan itu banyak, kita harus tahu dan kita harus faham. Yang kedua, kalau boleh sentuh dua pun dah cukup dah hari ini. Yang kedua, adab untuk kita menuntut ilmu ini ialah mengurangkan hubungan dengan urusan duniawi dan menjauhkan diri dari keluarga dan kampung halaman. Kita ambil dulu petikan daripada Imam Ghazali, tapi nanti kita faham melalui konteks kita pada zaman inilah. Maknanya antara adab, saya ingat ni betul, apa yang disebut itu betul. Cuma kita lihat bagaimana dia punya kefahamannya itu. Macam mana kita mengurangkan hubungan dengan urusan duniawi? Maknanya orang yang nak menuntut ilmu ni, dia tak boleh sibuk dengan benda-benda lain. Masa itulah nak pergi bisnes, nak buat bisnes, nak jual MLM lah apa kan. Sedangkan tengah belajar kan. Ataupun sibuk balik kampung kan. Ini untuk orang yang kadang-kadang duduk asrama ataupun yang lebih tinggi lagi yang belajar di universiti. Tapi dia tiap minggu nak balik kampung, ialah macam-macam alasan lah. Kalau yang syar'i tak apa, yang katakan ibu bapanya mungkin tak sihat, nak kena diziarahi. Tapi ini hal-hal lain kadang-kadang balik kampung tu saja seronok-seronok sebab kat rumah sana ada astro, ada apa semua kan. Jadi bagaimana kita boleh menumpukan jiwa dan akal kita kepada ilmu pengetahuan sekiranya jiwa dan akal kita tu terpecah dari segi tumpuannya. Kan? Yang bab ilmu tu mungkin 30% je, entah 20% je tumpuannya, tetapi yang lain-lain ini yang banyak. Sebab itu ramai yang akhirnya pergi menuntut ilmu mana-mana, balik kita tengok tak juga ada kesannya itu, kesan ilmunya tidak ada. Mungkin kerana dia pergi tetapi fokusnya itu hilang. Dia sibuk dengan urusan-urusan yang disebut sini urusan duniawi. Dan disebut juga supaya menjauhkan diri dari keluarga dan kampung halaman. Maksudnya, keluarga ini kadang-kadang pengaruhnya kuat dalam kita punya kehidupan kan. Tapi kena ada pengorbanan untuk orang yang menuntut ilmu ni. Dia kena renggangkan diri dia buat sementara waktu kerana nak menumpukan tentang benda yang lebih penting iaitu menuntut ilmu. Sebab itu Imam Al-Ghazali mengatakan, dia petik satu kata-kata, dia panggil al-ilm la yu'tika ba'dahu hatta tu'tika kulluka. Ilmu itu tidak akan memberikan dirinya kepada kamu sebahagian darinya sehingga kamu memberikan seluruh dirimu untuk ilmu. Maksudnya, kalaulah kita ni tidak benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk urusan menuntut ilmu, separuh pada ilmu pun mungkin kita tak dapat. Separuh. Bukan semua. Separuh pun kita tak dapat. Kecuali hatta kita ini memberikan keseluruhan, kulluka, maknanya keseluruhan hidup kita kepada ilmu, barulah kamu boleh dapat at least separuh. Belum dapat semua lagi. Maknanya syarat untuk kita menuntut ilmu itu ialah kena memberikan komitmen yang begitu besar, yang begitu berat. Maknanya kalau boleh keseluruhannya. Kalau boleh siang dan malam, itu ya. Siang pun dengan buku yang kitab, malam pun dengan buku juga. Betul. Baca satu, habis baca lagi yang lain, barulah boleh jadi ilmuwan yang sebenar. Sebab itu kalau kita baca kisah-kisah ulama-ulama besar kita ni, kita kadang-kadang kita rasa terlalu ajaib dan kagum dengan mereka. Ibn Sina, kalau kita pernah kenal, kalau kita pernah kenal, kadang-kadang kita tak kenal, kita tahu nama saja. Sebab apa? Sebab lab kita dekat masa sekolah dulu nama Ibn Sina. Kita punya khutub khanah nama Ibn Sina, kebetulan kan. Bilik asrama kita Ibn Sina. Tapi siapa dia Ibn Sina? Kenalkah kita sebenarnya? Tak kenal. Ramai kalau kita tak kenal. Ibn Sina ini hidupnya, dia seorang physician, dia seorang doktor, tapi dia juga seorang ahli ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu teologi, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Tetapi hidupnya itu, pernah dia menulis satu autobiografi tentang dirinya. Dia mengatakan bahawa hidupku siang dan malam ditumpukan kepada ilmu pengetahuan. Waktu siang dia akan bertemu guru, satu guru ke satu guru, satu guru ke satu guru, satu ilmu ke satu ilmu, satu kitab ke satu kitab dia akan baca. Dan ketika umurnya 16 tahun, setengah mengatakan 18 tahun, kata Ibn Sina, habis semua ilmu yang ada pada zaman aku itu telah aku pelajari.
Umur baru 18 nanti kita 18 baru nak mula masuk universiti, nak belajar secara khusus. Universiti dah selesai dah. Dia hanya mengulang-ulang saja. Dia kata, aku hanya mengulang-ulang saja selepas itu sehinggalah umurku meningkat dewasa. Dan bukan sekadar waktu siang, waktu malam pula kata Ibn Sina, aku menumpukan diriku untuk membaca kitab-kitab secara sendirian. Sebab siang malam guru dah tak ada. Jadi baca sendiri. Lepas satu kitab. Yang menarik dalam dia punya autobiografi itu, yang mungkin kita boleh sentuh, Ibn Sina kata, ketika aku tidak faham apa yang aku baca dalam buku-bukuku ini, aku akan tinggalkan bukuku, kitabku, dan aku akan pergi ke masjid untuk berdoa dan bermunajat dan meminta kepada yang memberi ilmu. Tadi memberi ilmu ialah Tuhan. Cahaya dari Tuhan ilmu ini. Jadi kalau kita tak meminta, tak bersungguh-sungguh meminta kepada yang memberi ilmu, macam mana ilmu nak diberikan oleh Allah SWT kepada kita? Jadi Ibn Sina faham benar hakikat itu, dan kalau dia tak faham, dia akan pergi bermunajat, minta doa, ya Allah berikanlah. Dan ketika aku pulang, dia kata, aku akan terus membaca. Dan ketika aku mengantuk, kata Ibn Sina, aku akan tertidur. Dan ketika aku tidur, itulah Allah memberikan aku jawapan kepada benda-benda yang aku tak faham itu dalam mimpi-mimpiku. Subhanallah. Maknanya jawapan kepada yang tak difaham tadi memang Tuhan bagi jawapannya, tapi dalam tidur, dalam mimpinya. Jadi cahaya itu turun kerana adabnya betul. Ibn Sina bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sekarang tak faham, pergi release tension, pergi main game lah apa semua kan. Bukan kita kat sini, ini bukan negara lain. Jadi adab ini kita tak ada. Kita tidak ada kesungguhan. Kita tak menyerahkan diri kita kepada ilmu pengetahuan. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali tadi, kalau selagi kamu tidak menyerahkan keseluruhan jiwa kamu tidak akan dapat walaupun separuh daripada ilmu itu. Jadi maknanya perlu ada kekuatan pengorbanan dekat situ. Tak mudah kita cakap ni, mudah hati tapi nanti kalau kita belajar, kesambung belajar ke, mulalah minggu ni saya tak boleh lah cakap pensyarah. Kita pula bagi alasan kat dia, saya tak dapat. Patutnya kita kena adjust masa kita kepada guru, tapi guru pula terpaksa jauh, kita buat masa lain kan. Jadi itu berlawanan dengan adab yang kita maksudkan. Haruslah kita mengurangkan, bukan memutuskan langsung, tapi mengurangkan hubungan kita dengan urusan duniawi. Yang penting harus kita buat juga, tetapi kalau boleh kita kurangkan, tumpuan kita haruslah penuh kepada ilmu pengetahuan. Dan akhir sekali kata Imam Ghazali, kalaulah kita ni terpecah tumpuan kita macamlah satu sungai yang mengalir, dan dia terpecah-pecah pada sungai-sungai yang kecil. Dan kalau beginilah sungai itu, tidak mungkin dia akan dapat menyuburkan ladang. Sebab ladang itu dia mesti, airnya itu mesti banyak kan, barulah boleh menyuburkan. Tapi kalau air itu, sungai itu sendiri dah terpecah kepada anak-anak kecil, anak-anak sungai yang kecil, akhirnya macam mana ladang itu nak mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada sungai. Begitu juga dengan manusia. Kalau kita tidak memberikan sepenuhnya jiwa dan hati kita kepada ilmu, tak mungkin ilmu itu dapat memberi faedah dan manfaat kepada kita. Betul. Jadi mungkin kita boleh ambil dua sahaja pada hari ini, dan kita boleh sambunglah pada masa akan datang tentang adab-adab menuntut ilmu ini. InsyaAllah. Dan untuk anda juga waktu ini yang ingin terus serta berinteraksi bersama dengan Yang Bagi Doktor juga, boleh hubungi kami di talian waktu ini di 03-6205-1500, juga melalui FB ikim.fm, dan SMS boleh hantarkan SMS anda, tekan ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini Doktor suka untuk saya nak kongsikan persoalan daripada rakan kita, daripada FB kita, daripada Arni Wahida. Kata dalam belajar ni kebanyakan pelajar niatnya lebih kepada ingin cemerlang dalam peperiksaan berbanding niatnya untuk mencari keredaan Allah. Itu satu. Bagaimana nak macam mana nak terapkan dalam diri dia untuk cari ilmu tu kerana Allah, bagaimana satu. Dan yang keduanya, bagaimana nak bagikan masa, macam yang doktor nyatakan tadi, ilmu ni kita perlu fokus, macam mana nak cari ilmu, nak bagikan masa nak cari ilmu duniawi dengan akhirat tu dengan lebih baik lagi. Bagaimana doktor? Okey. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Ilmu pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cemerlang, tetapi niat itu hanya untuk cemerlang, tetapi bukan sangat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita tadi ni, sebab kita punya jiwa kita itu tidak disediakan untuk menuntut ilmu dan memahami maksud dan kedudukan ilmu. Sebab itulah kalau kita tengok ulama-ulama kita yang besar-besar ni, dalam penulisan-penulisan mereka akan ada satu bab biasanya permulaan kepada ilmu-ilmu yang nak ditulis itu tentang fadilat ilmu, kelebihan ilmu.
Kerana itu penting. Kena ditegaskan dari segi matlamat menuntut ilmu itu apa, kedudukan ilmu itu apa. Kalaulah orang tidak jelas tentang perkara ini, itulah jadi keredaan Allah itu jadi nombor 5 atau nombor 6 dalam dia punya matlamat belajar. Tapi yang pertama sekali nak dapat gulung tu, yang segulung tu kan. Sebab itu menjamin nanti tu untuk sebagai bukti untuk bekerja, untuk mendapat duit yang banyak. Walaupun kita tak nafikan kepentingan benda tu dalam konteks hidup sekarang ni. Kalau tak ada benda tu tak boleh kita nak cari rezeki apa semua. Tetapi jangan letakkan itu yang pertama. Letakkan keredaan Allah dan juga ilmu dari Allah SWT itu pada dalam diri kita sebagai yang pertama. Yang kedua, macam mana nak bagi masa antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi. Kepada sebahagian besar pelajar-pelajar kita mungkin bidang itu bukan bidang agama. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak mempelajari bidang-bidang agama. Sebab itu carilah masa. Kalau zaman sekarang ni saya rasa sudah banyak benar peluang dan juga ruang untuk kita belajar walaupun secara formal dalam bidang agama, walaupun bidang kita yang utama bukan bidang agama. Tapi kita boleh saja ambil part time. Ramai dah saya tengok kawan-kawan saya yang bidangnya lain tetapi dia ada diploma dalam bidang Islamic Studies. Dia ambil waktu ujung minggu. Dan kalau tidak pun dia baca sendiri. Banyak masa kita sebelum tidur, cuba tengok apa yang kita buat sebelum tidur. Yang dah berkeluarga, borak-borak dengan suami ataupun isteri, bukan lama 2-3 jam cerita pasal beli emas lah, apalah kan. Boleh je panjang bercerita, tapi kenapa tidak kita ambil setengah jam atau 45 minit sebelum tidur itu masing-masing buka kitab atau buku. Suami kita buka sebelah, kita buka sebelah. Baca masing-masing, kemudian share ilmu itu bersama-sama. Kalaulah setiap malam 45 minit, bayangkan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita hidup, banyak sekali ilmu yang kita akan dapat. Jadi ruang dan peluang itu besar sekali. Kita sendiri harus melihat masa kita dan berikan masa. Tak ada alasan sebenarnya, tak ada alasan. Waktu ini kita nak raikan juga rakan kita di talian daripada Sepang ni, Doktor, daripada Encik Bahari di talian waktu ini. Terus saja pada soalan. Saya Encik Bahari dari Sepang dan soalan pada silakan. Mengenai saya tengok sekarang ni keutamaan kita mengaji ilmu ni tidak sampai dia punya tujuan dia. Yang keutamaannya ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf tu dapat doain. Tapi kita lebih kepada ilmu-ilmu yang kadang-kadang dengan Allah pun tak kenal. Bab macam perempuan, bab fiqh, bab apa semua pun tak dapat. Lepas tu bab tasawuf pun dapat paduan dia, tahu nak ikhlas apa semua, minta teruraikanlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia pendengar kita daripada Sepang. Bagaimana tu, Doktor? Ya, betul lah. Itu sepatutnya asas, benda-benda yang asas yang harus selesai dalam pendidikan kita di peringkat awal. Dan bukan sekali peringkat awal, ilmu-ilmu fardu ain ini dia harus meningkat bersama-sama dengan umur kita. Itu kena dinamik. Kita pernah sebut dahulu. Cuma mungkin dalam sistem pendidikan kita harus perkasakan aspek ini. Maknanya macam mana kita nak pastikan seseorang itu walaupun dia sudah mungkin menjurus pada bidang yang bukan bidang agama, dan mungkin dari segi formal itu dia tak belajar dah. Tetapi kita kena pastikan dalam sistem pendidikan itu dia masih lagi dapat dapat diberikan ilmu tentang fardu ain secara berterusan. Dan itu bukan satu benda yang kita boleh kompromi. Dalam konteks kita orang Islam, dia mesti selesai. Tak mungkin dia boleh menghidupi kehidupannya ini sampai dewasa dengan keadaan yang basic-basic dia tak tahu tentang agama ni, nak solat, nak taharah, atau nak tadi kalau perempuan tadi fake wanita itu pun dia tak faham. Dan tauhid, dalam konteks tauhid lebih besar lagi. Kerana cabaran-cabaran tauhid ni lebih besar sekarang ni, macam-macam isu sekarang ini yang mengelirukan, yang akhirnya menjejaskan akidah dan juga kefahaman tauhid. Jadi saya ingat kita harus agresif dari segi ini. Ruang-ruang itu harus diperkasakan, diluaskan, sama ada secara formal ataupun tidak formal, supaya tidak berlaku masalah-masalah benda-benda yang basic pun tak tahu walaupun dah dewasa. Jadi saya ingat itu peranan semualah yang punya wibawa, autoriti dan kuasa, kena gunalah, baikilah sistem kita ini supaya lebih perkasa lagi dari segi bidang agama itu. Tapi dalam konteks individu pun, ibu bapa, yang jadi ibu bapa, anak-anak itu harus bawa tanggungjawab dia secara terus. Betul.
Yang jadi guru sudah pasti kan. Yang jadi DJ ni dapat tiap hari dengan apa speaker, dengan apa mikrofon ni, boleh sahaja banyak kita beri nasihat dan juga sampaikan kepada semua. Jadi masing-masing kena main peranan. Semua ada peranan masing-masing ya. Selagi boleh kita nak sebarkan ilmu tu, kita sebarkan, insya-Allah. Dan waktu ini kita nak raikan lagi daripada Temerloh, daripada Encik Zamri, kita soalannya terus. Saya nak bertanya dengan doktor. Silakan. Bagaimanakah caranya untuk kita menjadikan ilmu yang kita belajar itu ataupun ilmu yang kita cari itu nak kita amalkan dalam kehidupan kita, supaya kita mencari dan belajar ilmu itu dijadikan sebagai satu kehendak, sebagai menjadi pedoman hidup kita, yang mana ilmu yang kita tuntut itu kita merasakan bahawa itu adalah penting, bukan sahaja dunia, malah di akhirat nanti. Dan kemudiannya apakah yang disarankan oleh Nabi yang menyebut al-ilmu bil amali junun. Itu saja, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, doktor? Itulah dalam Islam ini, aspek iman dan ilmu dan amal itu sebenarnya aspek yang amat bersepadu. Tak boleh dipisah-pisahkan. Peliklah kalau dalam Islam ni ada ilmu tapi tak amal, kan? Dan itu kan satu kemurkaan besar Allah SWT, mereka yang bercakap benda-benda yang mereka tak lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah mereka-mereka yang bercakap tapi mereka tidak mengamalkan. Sebab itu dalam konteks kita menuntut ilmu ini, ilmu yang kita tuntut itu in the first place, maknanya pada asasnya mesti bermanfaat. Itu yang diminta oleh Imam Al-Ghazali juga, oleh agama kita. Ilmu itu ilmu nafi', ilmu yang beri manfaat. Jadi jangan belajar ilmu sihir, kan? Kan saya saja belajar aja, nanti nak belajar untuk apa, kan? Nanti takut nanti bila kita dah ada ilmu itu, adalah ruang-ruang nanti untuk diamalkan. Itu ilmu bukan ilmu nafi', itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sebab itu dah dikategorikan dalam konteks agama kita, ilmu-ilmu yang penting itu yang ilmu tadilah, ilmu fardhu ain, ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, ilmu akhlaknya, dan juga ilmu-ilmu fardu kifayah ni. Betul. Ilmu tentang kenegaraan pun kena tahu, ilmu tentang kekeluargaan pun kena tahu, ilmu tentang ekonomi pun kena tahu. Semua itu akan menjaga maslahah kita. Dan selagi kita ada ruang, kita belajar dan kita amalkan. Betul. Jadi kita kena ada, setiap orang Islam ni dia kena ada kefahaman dan keazaman itu. Kefahaman bahawa tiada ilmu yang kita ni tapi sekadar teori saja. Itu tidak boleh. Yang keduanya, cara kita menuntut ilmu itu sendiri, kita kena pilih ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang memberi faedah kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita jelas dari segi framework, dari segi kerangka kita itu, insya-Allah tak akan ada pembaziran masa, pembaziran usia, dan juga pembaziran ilmu, kan? Kita saja nak habiskan masa nak belajar ilmu ni, sedangkan ilmu itu mungkin tidak beri manfaat kepada kita. Balik kepada kebijaksanaan kita sebagai seorang Muslim. Kita kena ada inovasi lah, ya. Kita mentelaah ilmu tu, mana kita kena tahu mana yang penting, mana yang tidak. Dan waktu ini kita nak raikan satu lagi pembagian, mungkin pembagian terakhir waktu ini daripada Bangi, Puan Hasnah di talian waktu ini. Silakan. Sekarang ni trend je, kan, macam kalau kita pergi kuliah maghrib di masjid-masjid, kebanyakan ustaz asyik ulang-ulang aja. Kalau buat fiqah sampai taharah, solat. Sedangkan fiqh kenegaraan, hudud, semua tu tidak diterangkan. Jadi orang Islam sendiri pun tak tahu apa benda hudud, fiqh kenegaraan. Jadi tidak berkembanglah ilmu di masjid-masjid. Dan kebanyakan ustaz yang suka bergurau, ketawa lebih, ilmu kurang. Jadi macam mana komen ustaz, doktor berkenaan ni? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hasnah daripada Bangi. Terima kasih Puan Hasnah. Itu soalannya bagus. Maksudnya ini memerlukan satu perubahan paradigm lah, kita kata. Perubahan kerangka berfikir di kalangan masyarakat Islam, termasuk pentadbir masjid, imamnya, nazirnya. Kalau boleh lihat keperluan masyarakat setempat. Saya tidak kata benda ni untuk semua orang, tapi kadang-kadang macam disebut oleh Puan Hasnah tu, memang ada kadang-kadang surau atau masjid itu dia ulang benda yang sama. Taharah tak habis-habis lagi ini, sedangkan fake ini banyak. Saya ingat antara caranya ialah jangan kita hanya memilih satu ustaz untuk satu bidang. Kalau boleh
3 ustaz dalam satu bidang. Misalnya fiqh. Kadang-kadang banyak masjid ada ni, kalau fiqh ustaz ni je mengajar. Jadi dia nak start dia punya kitab itu daripada tahrah nak sampai ke the fiqh kenegaraan yang disebut oleh Puan Hasnah tadi, mungkin 10 tahun. Mungkin 10 tahun. Jadi penat, ada orang meninggal dah ahli jemaah itu sebelum dapat belajar tentang, ataupun tak mungkin tak belajar langsung. Kenapa tidak? Katakan ustaz yang belajar fiqh, mengajar fiqh ada 3 orang. Seorang ustaz dia start bermula kitab. Taharah dan juga air apa semua kan, ataupun dan ustaz yang keduanya dia start dengan munakhat misalnya. Ustaz yang ketiga ni dia boleh start dengan muamalat ataupun kenegaraan terus. Cakap pasal hudud ke pasal apa, ingat. Jadi kita ada 3 ustaz dalam masjid yang sama mengajar bidang yang sama tapi 3 aspek. Begitu juga dengan tauhid. Boleh aja start dengan sifat Allah misalnya. Tapi ada ustaz yang mengajar tentang hari akhirat ataupun tentang nubuah. Jadi kan dinamik masjid itu, pengajaran di masjid itu akan menjadi satu pengajaran yang dinamik. Dan kefahaman pun jadi kefahaman yang dinamik. Ya mungkin saya rasa ramai orang akan pergi ke masjid itu. Betul. Berpusu-pusu orang luar pun akan datang ke masjid itu kerana mereka tahu bahawa ada bidang-bidang yang pelbagai. Walaupun dalam satu bidang ada aspek-aspek yang pelbagai yang diajar. Jadi saya setuju. Maksudnya dalam konteks itu kena ada dinamisme pentadbiran masjid ini dalam konteks memberikan ilmu ini. Dan kalau boleh sampai ke tahap kita ada evaluation form. Kan? Kalau di universiti kan ada. Kenapa tidak di seluruh masjid ada? Setiap 2-3 bulan keluar nanti evaluation form untuk pendengar-pendengar ni. Macam mana pandangan dia terhadap pembelajaran. Bukannya kita nak kritik ke apa semua. Kita nak pembaharu yang terbaik untuk. Kalau ada pandangan-pandangan supaya diajar benda perkara-perkara lain, jadi kita tambah. Ustaz ni pun kadang-kadang sibuk juga kan. Kadang-kadang dia pun ada mengajar di banyak tempat. Kalau ada satu tempat itu kita uzurkan dia, kita minta nak ganti dengan ustaz lain, dia pun tak kisah sebenarnya. Kalau ustaz yang dah biasa mengajar ni, dia akan tempat-tempat lain untuk dia mengajar. Tapi biarlah benda itu tersusun dengan baik. Supaya semua ahli-ahli jamaah masjid itu mendapat manfaat daripada ilmu yang diajar. Dan mungkin dia boleh menjadi alternatif kepada sistem pendidikan yang ada di luar. Betul. Tak pergi universiti pun tak apa, pergi masjid ni. Masjid tu bagus. Betul. Kalau duduk setahun belajar kat masjid tu, sama seperti degree di universiti kalau susunan kurikulum dan juga pengajaran yang dibuat di masjid itu satu susunan yang baik. Maksimumkan fungsi masjid tu. Maksimumkan fungsi masjid. Dan tengok masa, tak semestinya masa lepas maghrib sahaja. Betul. Sabtu Ahad ataupun mungkin hari-hari biasa, mungkin ada yang grup-grup ibu ataupun yang pencen-pencen ni dia nak pagi. Lepas sembahyang duha tu mereka nak pagi. Jadi lagi meriah lah masjid tu, dan dia akan memainkan peranannya yang sebenar. Betul. Bukan sekadar tempat ibadah tapi juga tempat pusat ilmu pengetahuan, pusat sosial untuk berjumpa. Kadang tak jumpa lama, masa kelas lah nak jumpa kan. Jadi benda itu akan memberikan satu orang kata aura yang baru kepada suasana masjid dan juga suasana ilmu yang ada di masjid-masjid. Betul. Alhamdulillah, satu pencerahan yang sangat baik daripada bagi doktor, dan mungkin kita nak beri sikit kesimpulan dan tajuk kita hari ini. Untuk hari ini, minggu depan kita nak sambung lagi topik ini, doktor. Silakan. Kita hari ini bercakap tentang adab-adab yang utama dalam menuntut ilmu, dan kita sempat sentuh 2 perkara lah. Satunya mendahulukan pembersihan jiwa dari akhlak yang buruk. Kita dah sebut tadi, maknanya jiwa itu harus dipersiapkan, harus dibersihkan terlebih dahulu, kerana disitulah tempatnya ilmu nanti akan tetap tinggal dan juga menjadi cahaya dan hidayah kepada kita. Yang keduanya, kita kata mengurangkan hubungan dengan urusan-urusan duniawi dan menjauhkan diri daripada keluarga. Dalam erti kata, memfokuskan diri kita ini kepada ilmu secara sepenuhnya. Tidak diganggu oleh aspek-aspek yang lain sebanyak mungkin lah, kan, seboleh mungkin. Dan 2 benda ini sebagai permulaan lah kita bercakap tentang adab menuntut ilmu, dan insya-Allah kita akan sambung lagi untuk aspek-aspek yang lain selepas ini, insya-Allah.